tentang satu lagi isu, iaitu tentang RCI Batu Putih. RCI Batu Putih yang dibuat oleh Kerajaan Madani ini mendapat pelbagai respon. Saya orang awam lah melihat sebarang RCI baiklah sebenarnya pada asasnya. Tapi adakah minta pendapat tuan, adakah boleh, sebab saya juga membaca respon daripada seorang pensyarah di Universiti Utara Malaysia, Dr. Hazim Rusli. Dia mengatakan bahawa RCI ini adalah sia-sia kerana keputusan telah dibuat pada 2008 dan dibimbangi ini ada kepentingan politik untuk bak kata Azraina Osman kemarin dia sebut Menteri Undang-Undang kata ini Perdana Menteri cuba menyembunyikan, membuat keputusan secara silo pada ketika itu pada 2018. Tuan Dr. Mahathir lah, of course, kita semua tahu. Kita faham benda ni ke mana, tapi cuma pendapat peguam sendiri, bagaimana RCI ni boleh membantu sebenarnya dan apa respon yang sepatutnya kita rakyat boleh faham tentang RCI ini. Baik, terima kasih. Soalan yang amat baik sebenarnya, dan saya rasa soalan yang ditanya-tanya oleh ramai rakyat. Saya bias, dan saya memang mengaku saya bias kerana antara lainnya saya telah menulis tentang perkara ini semenjak Oktober 2021. Apabila kerajaan bertukar daripada Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 oleh kerana langkah Sheraton, kita dapati ada pergerakan-pergerakan ke arah untuk mencari mungkin kesalahan-kesalahan quote unquote atau perkara-perkara yang dikatakan atau didakwa sebagai tidak benar oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. So of course targetnya seperti mana biasa saya katakan adalah Tun Dr. Mahathir. So RCI Pulau Batu Putih, mula-mula sekali ada badan siasatan bebas yang ditubuhkan dan sebagainya berkenaan dengan isu Pulau Batu Putih ini. Tetapi kalau kita lihat sedalam-dalamnya, isu berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Middle Ledge tersebut dan Tubir Selatan tersebut telah pun diputuskan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa semenjak tahun 2008. Dan untuk isu berkaitan Pulau Batu Putih, ia telah diputuskan dimiliki oleh Singapura atas beberapa sebab. Dan Malaysia telah pun tewas di Mahkamah Antarabangsa berkenaan Pulau Batu Putih tersebut. Sebelum membuat keputusan untuk tidak meneruskan dengan review atau semakan serta rayuan ke atas kekalahan tersebut, Tun Dr. Mahathir telah pun mendengar sebenarnya antara lainnya bukan saja nasihat tetapi opinion dan juga taklimat daripada peguam-peguam yang dilantik oleh Tan Sri Apandi Ali sendiri sebelum ini di dalam perkara ini sebelum membuat keputusan tersebut. So kalau dikatakan keputusan tersebut dibuat secara sembunyi, tidak dimaklumkan kepada siapa-siapa, saya pun heran juga kerana selepas membuat keputusan tersebut, apabila Kabinet Pakatan Harapan pun tertubuh, antara lainnya isteri Perdana Menteri sekarang ini pun terbabit dalam kabinet tersebut. Menteri Kewangan pun ada waktu itu, Guan Eng pun ada di situ, Mat Sabu pun ada di situ, dan ramai lagi lah mereka-mereka yang berada di kabinet waktu itu dan sekarang ini berada dalam kabinet sekarang. So untuk meneruskan sesuatu sebegini, of course lagi sekali Sophie, saya bias, saya akan nyatakan ia tidak perlu. Tetapi apakan daya, kerajaan telah pun memutuskan untuk membuat RCI tersebut, dan kita pun tahu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah pun memberi perkenan untuk diadakan RCI ini, dan saya difahamkan RCI ini sekarang akan berjalan. Saya tidak tahu bila. Ahli-ahli Suruhanjaya pun telah pun dilantik. Tapi apabila ahli Suruhanjaya itu lantik, itu pun kita lihat macam ada permasalahan sedikit sebab ianya diketuai oleh bekas ketua hakim negara yang pada satu ketika dulu telah sebenarnya meletakkan jawatan apabila Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 pada 10 hari bulan 5 2018. Dia meletak jawatan pada bulan Jun.
Dan jangan lupa beliau juga telah diheret ke mahkamah, disaman oleh Tun Dr. Mahathir oleh kerana penambahan 6 bulan selepas tempoh tamat perkhidmatan beliau sebagai Ketua Hakim Negara. So ada pelbagai elemen-elemen yang mana Tun Dr. Mahathir dan mungkin ramai juga yang merasakan bahawa ada isu-isu yang dikatakan sebagai mungkin berat sebelah pertama, dan kedua berkaitan dengan dendam politik ni. Saya nak tanya kepada Sufi dan juga rakan-rakan, apakah kebaikan kepada negara kalau kita buat RCI ini? Adakah ianya akan menyelamatkan kembali Pulau Batu Putih tersebut? Saya rasa tidak, kerana akhirnya Pulau Batu Putih telah pun diputuskan oleh Mahkamah Antarabangsa sebagai milik kepada Singapura. Saya rasa ada sebaiknya kita konsentrate kepada apa yang kita boleh selamatkan lagi. Kalau kita ingat lagi, sebagai gentleman's agreement, Malaysia di mata dunia sentiasa dikenali sebagai sebuah negara yang gentleman. Dia bila masuk satu perjanjian, dia berjabat tangan, dia nak selesaikan di mahkamah, dia akan terima apa sahaja keputusan. Seperti mana Pulau Sipadan dan Ligitan, kita terima keputusan dibuat, dan juga Filipina, Indonesia terima keputusan begitu. Kita pun harus berbesar hati dan menerima keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Antarabangsa dalam isu ini. So ada pelbagai isu Sufi berkenaan RCI ini,